Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada yang dihormati Tuan Pengetua Puan Rohani Haji Ramli, seterusnya barisan pentadbir, rakan-rakan guru dan semua yang hadirlah pada petang ini. Jadi saya teruskan dengan perkongsian saya pada petang ini yang bertajuk pembelajaran terbeza. Jadi saya rasa perkongsian saya hari ini ada kesinambungannya daripada apa yang diperkatakan oleh Tuan Pengetua tadi dalam kajian beliau. Jadi saya rasa satu pendekatan yang bagus ya. Sekarang kan kita PBL semua, kemudian PBD. Jadi benda ni selaras sebenarnya. Jadi kalau kita ada ruang untuk berkongsi bahan ni, saya rasa lebih banyak percambahan idea akan berlaku dalam kalangan murid maupun dalam kalangan guru. Baiklah, saya mulakan. Ini adalah perkongsian saya, kandungan perkongsian saya pada petang ini, iaitu tentang pembelajaran terbeza. Saya akan jelaskan konsep, pendekatan, keperluannya, 3 elemen dalam bilik darjah. Sepatutnya 4, tapi saya pilih 3 sebab yang keempat tu sebenarnya bilik darjah tu sendiri ya. Dan saya kongsikan beberapa amalan terbaik ataupun beberapa aktiviti yang berasaskan projek dalam bilik darjah ya. Okey, mana yang sempatlah sebab 30 minit ya. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan perbezaan individu itu merupakan variasi ya ataupun ketidaksamaan individu dalam norma kumpulan yang sama. Maksudnya dalam setiap bilik darjah tu, dalam satu kelas tu, okey, murid tu sama ada kita streaming atau tidak streaming pun, okey, dia tetap ada perbezaan. Macam contoh kalau murid yang saya tunjuk ni adalah murid 3 alam anda. Walaupun mereka pada masa itu 18 orang, tetapi mereka ini ada perbezaan-perbezaan yang ketara ya. Sama ada dari segi kognitif, emosi, fizikal, tingkah laku ataupun bakat mereka. Jadi bila sudah sekian lama berada bersama dengan mereka, saya sangat mengenali bakat mereka, saya sangat mengenali emosi mereka. Jadi dengan mengenali mereka dengan lebih baik, saya boleh merancang apakah pendekatan yang terbaik yang sesuai untuk murid berkenaan ya. Seperti gambar ini, mungkin kalau Cikgu Osman tengok gambar ni, dia nampak sepasang orang tua. Mungkin ya, kalau Cikgu Saleh Brindi yang tengok gambar ni, dia nampak piala. Mungkin juga kalau Ustaz Fazli, dia nampak orang sedang bermain gitar, atau Cikgu Joshua, dia nampak orang sedang bermain gitar kan. Jadi kenapa ada fokus yang berbeza? Kenapa ada pernyataan yang berbeza? Sebab kita ni manusia mempunyai pelbagai perbezaan seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, mungkin di sini kalau Cikgu Osman dia tengok gambar ini, dia nampak seorang perempuan yang cantik ya. Mungkin kalau Ustaz Fazli dia nampak seorang perempuan tua. Atau mungkin ada orang yang boleh dia nampak terus kedua-dua wajah, yang tua dan yang muda, atau ada orang yang bila dia tengok yang muda, dia sukar mau tukar fokus dia, ada seorang tua di gambar itu ya. Dan ini pula satu gambar lagi. Mungkin kalau Cikgu Junaidi tengok, sebab dia pakar kalau bab-bab gambar ni, dia terus tahu, oh budak itu sedang berdiri bersandar di macam benteng jalan. Tapi kalau saya tengok, lama saya mau perhatikan, kenapa budak ni termasuk dalam konkret? Jadi kenapa kita ada penglihatan yang begitu? Sebab itulah kita berbeza dari segi fokus kita itu sendiri ya, dari segi bagaimana kita mau mentafsir maklumat itu sendiri. Jadi ada macam-macam perbezaan dalam diri setiap manusia yang dijadikan oleh Tuhan ya. Baik, seterusnya saya pergi kepada yang lebih menjurus, yaitu pembelajaran terbeza. Jadi pembelajaran terbeza ini bermaksud murid belajar secara optimum mengikut aras atau situasi murid. Ya, sebab murid ni dia mempunyai perbezaan dari segi tahap pembelajaran, kecenderungan ataupun kemampuan belajar, akses. Macam sekarang PDPR ni kan, kementerian kita mengeluarkan manual PDPR, ada 3 cara bagaimana kita mau mendekati murid kita berdasarkan kemampuan guru, berdasarkan kemampuan pelajar itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang kita perlu buat, kalau ikut kajian Zamri dan rakan-rakan ni, guru perlu mengambil kira perbezaan murid. Sebab itulah wujudnya istilah pembelajaran terbeza ni. Supaya murid-murid kita ini tidak tercicir, walaupun mungkin murid itu sangat lemah. Seperti yang terdapat di SMK, Bandaraya ni kan, kita ni terlampau ramai. Jadi bila terlampau ramai, kepelbagaian itu sangat ketara ya.
Okey, menurut Zamri Muhammad ya, dia ni menulis tentang bahasa ya. Bagi dia seorang guru tu perlu tahu ya, dia guna istilah pelajar sebab universiti ya. Jadi saya guna dia punya maklumat ni ya untuk dikaitkan dengan pembelajaran terbeza. Yang mana menurut Zamri ni seorang guru tu dia perlu tahu tentang maklumat umum tentang pelajar. Macam contoh kalau kita kan kita mesti mau tahu murid kita ni latar belakang keluarga dia apa, sosioekonomi keluarga dia apa. So itu akan mempengaruhi kebolehan murid itu dari segi mungkin akses maklumat ya, macam mana dia boleh macam mana kita boleh merancang sesuai dengan keupayaan dia itu sendiri. Begitu juga berbeza dari segi kognitif, sosio emosi, masalah pembelajaran. Nah, ini kalau kita tahu lagi bagus ya. Ada mungkin budak dia sukar mau mempelajari subjek kita sebab dia lemah 3M. Jadi macam mana kita mau bantu dia? Ada murid dia pandai membaca, dia pandai menulis tetapi dia tidak boleh memahami. Macam contoh 4+5 tu kan Cikgu Osman? Okey. Kemudian sikap dan kemahiran belajar pelajar itu juga berbeza-beza. Begitu juga kemahiran bahasa. Jadi sebagai guru kita perlu mengambil kira semua perkara ni. Jadi saya setujulah dengan kajian yang dibuat oleh Zamri Mahmud ni ya. Okey, kenapa perlunya ya melaksanakan pembelajaran terbeza ni? Yang pertama, murid mempunyai kemahiran dan kebolehan yang berbeza. Mungkin ada yang peta bercakap, mungkin ada peta yang menggunakan membuat aktiviti secara hands on ya. Okey, kemudian berhadapan dengan pelbagai cabaran yang berbeza. Ada murid mungkin hidup dia senang lenang. Okey, ada murid mungkin dia mengalami kesukaran hidup dan mungkin pengalaman-pengalaman atau cabaran yang dia hadapi itu dia boleh guna dalam pembelajaran dia atau boleh menyebabkan kekangan dalam pembelajaran dia ya. Okey, dan kita sebagai guru mata pelajaran masing-masing punya subjek kita ada pelbagai tajuk, pelbagai topik. Jadi sudah tentulah setiap topik yang berbeza ni perlukan pendekatan yang berbeza. Jadi tidak sesuai lah kalau sepanjang tahun penerangan guru, persembahan PowerPoint guru ya. Jadi kalau begitu nanti kita tidak memberi peluang kepada murid yang lain yang mungkin minat cara lain untuk memahami satu ilmu pengetahuan ya. Okey, murid pelbagai kecerdasan ya, macam biasa kalau kita merancang kita tengok kan tahap murid kita ya. Okey, minat dan bakat yang berbeza. Minat apa yang dia suka. Ya, macam contoh kalau 4 STEM. Dia cakap dia minat subjek ni. Tetapi sejauh mana dia boleh? Bakat dia di mana? Adakah pada subjek itu atau pada subjek-subjek yang lain? Jadi kalau dia kurang bakat pada subjek kita, apa yang kita perlu lakukan supaya minat dia tu terdorong untuk subjek yang kita ajar ya. Okey, sosioekonomi yang berlainan. Kalau murid itu mempunyai sosioekonomi keluarga yang bagus, mungkin dia ada akses yang lebih baik, mungkin kita boleh bagi pendekatan yang sesuai inquiry. Tapi kalau murid itu yang hanya bergantung kepada buku teks saja, mungkin kita boleh bagi aktiviti yang sesuai untuk dia membuat aktiviti berkumpulan di dalam bilik darjah ya. Okey, jadi yang seterusnya sebenarnya kenapa perlu kita mengambil kira perbezaan-perbezaan murid ini? Sebab di dalam SKPMG itu sangat jelas perkara ini ditunjukkan satu persatu dalam setiap elemen ya. Guru sebagai perancang, guru sebagai pendorong minda dan emosi, pengawal semua ni kan sangat jelas, sangat. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Jadi saya ambil satu contoh. Kalau guru itu sebagai perancang ya, bagaimana cikgu mau merancang keseluruhan satu sesi pengajaran dan pembelajaran untuk murid cikgu itu dengan mengambil kira emosi murid itu, dengan mengambil kira keupayaan murid itu melakukan aktiviti yang cikgu rancang, dengan mengambil kira bagaimana cikgu mau membimbing murid-murid yang pelbagai itu. Ya, macam contoh, saya ambil contoh macam saya terkesan dengan pengajaran Cikgu Maria Ibin. Kak Maria ni dia selalu mengajar, dia sangat membimbing. Kadang dia membimbing secara personal, kadang dia membimbing secara kumpulan, kadang dia membimbing secara beramai-ramai ya. Jadi dia ikut tahap kemahiran budak itu ya. Dan satu lagi bagaimana kalau kita nampak perbezaan murid itu, bagaimana next time kita merancang PDPC kita tu supaya kita tidak terlalu terfokus kepada murid yang lemah. Ada murid-murid mungkin yang lebih pandai boleh membantu kita membimbing murid yang sederhana atau lemah. Jadi semua ini kita perlu mengambil kira supaya pada akhirnya murid itu apapun tahap mereka, apapun prestasi mereka, mereka boleh terlibat sebagai pembelajar aktif di bilik
darjah. Jadi inilah perkara-perkara yang dikaitkan dengan sebagai pembelajar aktif. Jadi adakah murid kita memberi respon, atau takut dengan kita, atau diam sepanjang masa, atau tidur sepanjang hari ya? Berkomunikasi berkaitan dengan konten yang kita ajar, berkolaboratif, memberi respon dan sebagainya. Jadi inilah dia cikgu-cikgu kalau kita tengok, guru sebagai perancang mesti mengikut pelbagai aras murid. Jadi kita mesti tahu nih ya, dari awal lagi sudah jelas dalam SKPMG itu ya, memang ada semua tuh ya, macam sebagai pengawal pun. Begitu juga sebagai pengawal tadi proses ini suasana. Semua kena mengambil kira tentang kepelbagaian murid. Ya, jadi benda ni bukan benda baru, cuma kita kena lebih teliti supaya semakin hari kita semakin memantapkan kita punya pembelajaran dan pemudacaraan tu ya. Begitu juga sebagai pendorong seperti yang saya telah jelaskan sebentar tadi ya. Dan melibatkan 90% hingga 100%. Besar tu 90%. Kalau boleh 100% lah kan. Itu yang terbaik ya. Supaya keseluruhan murid kita ni bila dia melakukan satu aktiviti tu sebenarnya dia dalam proses memahami, macam kata pengetua tadi, bila budak ni buat projek, buat aktiviti, kenapa kita perlu bagi markah pada dia? Memang wajar sebab bila dia melakukan aktiviti itu, benda tu tidak sia-sia. Dia dalam proses memahami apa yang dia buat tu. Jadi bila dia selesai, dia mesti akan dapat ilmu tu. Dia mesti akan dapat kemahiran tu. Jadi kenapa kita tidak mahu bagi markah di situ ya? Jadi kalau kita bagi dia macam markah, jadi dia akan lebih termotivasi. Ya, maksudnya tidak sia-sialah apa yang dia buat bersama guru tersebut ya. Jadi pendekatan pembelajaran terbeza tu memanglah guru kena mengenal pasti kebolehan murid bagi meningkatkan motivasi murid. Dan di sini guru kena melaksanakan pelbagai pedagogi lah, pelbagai pendekatan pembelajaran dan pemudacaraan. Jadi saya rasa di sini cikgu-cikgu kalau SMK Bandaraya ramai yang saya tengok mempunyai pendekatan yang bagus-bagus ya untuk murid masing-masing ya. Jadi saya tidak perlu jelaskanlah apa tu pedagogi ya. Jadi kenapa kita perlu mengambil kira ya kepelbagaian murid itu, sebab seperti Gana cakap kalau kita mengambil kira potensi itu, potensi murid itu akan menyokong kefahaman dia ya, potensi murid itu akan menyokong pembelajaran murid itu sendiri ya. So ini contoh perkara-perkara yang perlu ditekankan di dalam bilik darjah, rancang aktiviti yang melibatkan murid dengan pelbagai peranan. Mungkin ada murid yang menyiapkan lukisan, mungkin ada murid yang menggunting, mungkin ada murid yang melukis, mungkin ada murid yang membentang dan sebagainya. Jadi mungkin murid yang membentang tu dia punya kelebihan dari segi komunikasi. Mungkin yang melukis tu dia punya, bukan mungkinlah kalau dia pandai melukis, dia punya kebolehan tu melukis. Mungkin kalau yang memotong tu dia agak kurang. Jadi dia cakap, kamulah bentang ya, saya ni tak berapa yakin. Contoh. Walaupun dia tu kurang yakin, kurang berani atau kurang berkebolehan dari segi komunikasi, dia masih menyumbang dalam proses pembelajaran tu dan dia masih terlibat dalam proses pembelajaran tersebut ya. Menggunakan pelbagai bahan dan pelbagai media. Jadi mungkin kalau yang gambar pertama tu murid yang pandai melukis saja, dia akan minat pendekatan kita. So kalau kita guna benda yang sama, murid yang ada minat lain pula akan terabai. Jadi kita guna pelbagai-bagai supaya pada akhirnya murid yang pelbagai itu ada peluang untuk belajar secara aktif ya. Aktiviti yang berbeza, ada mungkin murid yang suka pembentangan, tapi kalau yang tidak suka dia akan menunggu bila cikgu ni mau tukar pendekatan, bila aktiviti yang saya suka, begitulah ya, pelbagai aras dan kalau sejarah, kemahiran pemikiran sejarah. Sebab murid kita ni kan pelbagai-bagai tahap dia. Jadi sekurang-kurangnya kalau murid yang tahap dia lemah, dia masih menguasai mungkin kemahiran berfikir yang paling minimum, iaitu mengaplikasi. Tapi kalau mungkin dia sangat bagus dari segi kemahiran berfikir aras tinggi, dia boleh mendapat mereka cipta ya. Dan merentas kurikulum. Merentas kurikulum mungkin kalau dia menerangkan menggunakan bahasa yang baik, merentas bahasa. Mungkin saja topik yang dia belajar tu sejarah tapi ada kaitan dengan geografi, ada kaitan dengan alam sekitar. Jadi semua ini akan memberi peluang. Mungkin murid yang geografi dia bagus, dia
menyumbang lebih dalam kumpulan itu. Mungkin yang dia tahu tentang pencemaran dia bagi lebih di situ ya. Oke. Yang ini 6 aspirasi murid sesuai kalau kita adakan aktiviti jangan fokus kepada bagi pengetahuan saja. Menerangkan murid terima konten sahaja. Jadi nanti yang 5 perkara ini tidak akan tercapai. Tetapi kalau kita buat aktiviti kumpulan, maka murid akan terlibat berfikir. Bila ada kumpulan, ada pemimpin, ada pengikut. Jadi sudah ada kemahiran memimpin. Bila ada aktiviti kumpulan dan pembentangan, ada aktiviti komunikasi. Itu dikaitkan dengan bahasa dan yang pada akhirnya aktiviti itu akan membentuk etika dan kerohanian dan identiti nasional murid itu sendiri ya. Oke, ini dia perbezaan 3 elemen dalam bilik darjah ya. Yang pertama, apabila kita mau mengajar, perkara utama adalah kandungan ya. Apa yang kita mau ajar dan apa yang murid mau belajar dan apa bahan pendekatan atau strategi yang kita akan guna. Oke, kemudian yang kedua adalah proses daripada kandungan tadi. Kemudian kalau kita mau mengajar, aktiviti apa kita mau buat, proses apa tuh, macam mana mereka lakukan aktiviti itu, yang mana pada semasa pelaksanaan itu mesti semua murid yang pelbagai tahap ni boleh menjayakan pembelajaran itu, tidak ada murid yang terpinggir ya. Dan hasilnya juga mungkin berbeza-beza ya, bukan mungkin lah, sepatutnya lah. Contoh macam kalau lukisan, mungkin semua boleh menghasilkan lukisan, tetapi hasil dia tu kualiti lukisan tu apa yang wujud, atau kalau kita mau bagi markah berbeza-beza. Begitu juga buat video berbeza-beza, begitu juga hasil 3D book, big book berbeza-beza ya, mengikut keupayaan murid. Macam contoh kalau 3 alam anda tu, kalau hands on buat macam bangunan, geng-geng si siapa ni? Si Razin dia sangat okey. Tapi kalau yang melukis, okey, itu Aisyah. Jadi di situ kita nampak kita bakat murid itu sendiri ya. Okey, saya bagi contoh lah. Saya ambil contoh-contoh sejarah lah kebanyakan. Contoh kalau kandungan, katalah saya mau ajar proses pembentukan tamadun. Okey, so bahan saya ni lah inovasi lengan. Yaitu lukisan asas. So apa yang mereka buat? Kalau kita lihat di sini, bukan semua murid ni dia boleh melukis. Ya, bukan semua ada imajinasi yang jelas tentang proses pembentukan tamadun di lembah sungai suatu masa dahulu. Tapi mungkin orang yang tinggal di berhampiran dengan sungai, dia mempunyai banyak idea. Tetapi mereka masih ada peluang untuk bekerja sama untuk menjayakan projek tersebut. Dan hasilnya ini dia. Ya, sama juga lukisan asas tu. Semua menghasilkan lukisan atau lakaran, tetapi hasilnya berbeza-beza. Sebenarnya antara 3 lukisan ni, yang terbaik, yang dapat markah tinggi adalah yang di tengah ni. Dia tidak warna, tapi sebenarnya konten dia lagi bagus ya. Okey, begitu juga kalau kita lihat contoh yang kedua, menghasilkan video. Okey, macam-macam cara orang hasil video, guna telefon, guna laptop, ada yang ada studio sendiri, guna InShot, guna slideshow, macam-macam. Tetapi hasilnya video. Cuma berbezanya kualiti, penyampaian, begitu. Tetapi murid itu masih mampu menghasilkan bahan pembelajaran mengikut dia punya potensi. Maksudnya dia masih boleh belajar lah. Okey, begitu juga ni contoh ya. Tajuk dia sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi di alam Melayu. Tajuk Rempah Ratus. Ya, ramai murid yang tidak tahu Rempah Ratus ni ada banyak. Ya, macam saya sendiri juga kan masa budak buat projek ni dalam kelas, saya pun terkejut. Saya pun banyak rempah ratus yang saya tidak tahu ya. Yang saya tahu apa tu? Yang ni bunga cengkeh saja kan. Okey, jadi budak ni masa projek tu dia bawa sampai buku masakan, macam-macam dia bawa. Itu maksudnya dia boleh dari segi latar belakang dia ada kemudahan-kemudahan itu. Dia ada buku masakan, dia ada kemudahan internet, dia print out banyak bahan. Tapi kalau tiada, mungkin dia punya peranan di situ dia bawa bahan. Saya minta mama saya kayu bunga cengkeh dan sebagainya. So murid tu dia menyumbang, memainkan peranan yang berbeza-beza di dalam kumpulan masing ya, dan hasil dia mereka membuat pameran rempah macam ni. Dan akhirnya daripada satu kumpulan membentang tu ilmu mereka tu semakin banyak. Jadi kerja macam ni, macam pengetua cakap lah, wajarlah diberikan markah ya. So dia sudah explore begitu banyak ya. Macam saya sendiri sebagai guru, banyak benda saya tidak tahu pasal rempah ni. Dong cakap boleh mengubati sakit gigi lah, sakit badan, buang angin, macam-macam kan. Okay.
Kemudian begitu juga saya bagi lagi satu contoh, yang ini peningkatan seni bena dalam tamadun Rom. Sebelum ni kalau kita mengajar, kalau saya mengajar, saya bagi gambar bangunan, okey. Lepas tu saya bagi tahu siapa pencipta ni kan. Jadi budak ni dia dengar, kadang kalau tengah hari dia mengantuk. Tetapi saya buat strategi macam ni, ya. Dia guna bahan recycle. Okey, saya syaratkan 3 saja bahan recycle. Kalau mau mencabar lagi 2 saja bahan recycle. Ikut tahap murid lah, ya. Jadi dengan bahan recycle tu dia buat iconic building. So di sana unsur STEM, unsur STEAM, art tu kan dia memainkan peranan, macam contoh kan kalau dia mau bina bangunan dia memikirkan unsur-unsur kestabilan, kekukuhan dan dia mau mencantikkan art, STEAM tu sendiri, ya. Jadi di sini berbagai unsur dia boleh aplikasi. Ini sebagai contoh hasil kerja murid, ya. Okey, ini dia contoh-contoh amalan terbaik. Saya pergi semana yang sempat lah, ya. Okey, contoh gallery walk, ya. Gallery walk ni sebenarnya sangat bagus. Memberi peluang kepada murid yang pelbagai untuk mengikuti dan menguasai isi pelajaran. Ada banyak jenis lah, ya. Ini salah satu contoh. Kemudian ini ada lagi satu contoh, ya. Okey, yang ni melukis, yang ni menyediakan bahan pameran, yang ini menggunakan QR code. Siapa yang ada phone bawa, saya sediakan dia boleh scan. Yang tiada bawa phone, yang tiada phone dia guna buku teks. So nanti dorang bertukar maklumat, ya. Okey, inilah dia juga gallery walk. Okey, ni lagi satu contoh yang mana murid ni saya pun di luar jangka. Saya mau mereka bina rumah orang asli sahaja, rumah keunikan Sabah. Tetapi sampai detail ni semua dia buat yang menarik-narik apa. Sebab apa? Dia orang mau bersaing-saing. Ya, memang sudah terbiasa benda tu dari form 1 ya sampai mereka form 3 saya ajar, mereka ada semangat bersaing mau menghasilkan sesuatu yang terbaik, ya. Okey, ini satu contoh juga melengkapkan lukisan. Dibuat secara berkumpulan, okey, murid boleh menunjukkan potensi diri lah, ya. Okey, selain daripada lengat, informative station. Maksudnya di station kita sediakan maklumat. Sama juga memberi peluang kepada murid, ya, menguasai pelbagai maklumat. Okey, maksudnya kalau kita sediakan borang, dia pergi ke stesen, dia baca. Dia tengok gambar dan sebagainya, apa yang dia tulis tu itulah keupayaan dia. Kan? Tapi yang penting semua melalui proses itu dan pendapat apa yang mereka dapat tu berbeza-beza mengikut keupayaan. Lepas tu mereka terangkan di dalam kumpulan yang bulat ni. Ya, jadi memberi peluang. Kalau murid itu dia mau menerangkan tambahan daripada pengetahuan semasa dia, tidak masalah. Jadi ini kita memberi peluang kepada murid lah, ya, menggunakan pengetahuan-pengetahuan semasa dia yang menjadikan pembelajaran tu lebih informatif, ya. Okey, sama juga macam ni kita bagi aktiviti permainan. Okey, kalau dia baca, contoh kalau topik ni dia baca buku teks 15 muka surat, tapi kalau dia main macam ni 2 masa PDP boleh selesai, ya. Okey, ini contohlah permainan throw match, ya. Okey, ada banyak lagi sebenarnya. Saya bagi contoh, kalau cikgu ada masa, cikgu Google ni Banso ni. Ni untuk sains dan matematik. Saya ada apply juga untuk sejarah. Ya, ini dia Banso untuk kemahiran berfikir aras tinggi juga, ya. Show and tell, dia show and they tell. Okey, ini guna bahan yang saya hasilkan, inovasi saya dilukis, ya, untuk memberi gambaran tentang peristiwa sejarah. Kalau di buku teks abstrak saja, ya. Okey, yang ini dia sudah saya buat bahan yang digunakan oleh murid. Ini murid menghasilkan bahan. Dia sudah dapat contoh daripada cikgu, so the next lesson dia akan buat sendiri. Okey, yang ni guna buku cerita, menggunakan gambar, ya. Mata wang, ni pameran mata wang. Okey, lepas tu dia akan mentafsir tentang maksudnya menggunakan mata wang tu mentafsir tentang identiti negara kita, ya. Okey, penggunaan newspaper in education, ini guna Akhbar 1957, sangat menarik. Banyak benda yang murid boleh compare peranan Akhbar dulu dan Akhbar kini, ya. Jadi murid yang ada membaca surat khabar, dia banyak boleh explain. Tapi murid yang tidak pernah baca surat khabar, okey, dia mungkin baca melalui phone. Mungkin dia pengetahuan dia tentang Akhbar yang semasa agak kurang. Jadi di sini murid boleh berkongsi pelbagai pemikiran dan pelbagai pendapat, ya. So saya rasa masa saya cukup, jadi saya sudahi dengan
Sekian dan terima kasih, dan saya mengharapkan semua guru rancanglah PDP itu dengan mengambil kira kepelbagaian murid supaya semua murid kita akan dapat mengikuti sesi pembelajaran dan menguasai ilmu, kemahiran dan nilai yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Anita Lajarun di atas pembentangan kajian tindakan tadi, iaitu pembelajaran terbeza. Macam-macam nampak ya. Saya pun macam excited ya, macam mau jadi budak balik. Tapi iyalah 41 sudah. Oke, saya buka untuk pendapat, perkongsian, bukan komen apa-apa saya lah. Ada? Cikgu Nadia? Cikgu Michael? Ya, ada. Assalamualaikum Kak Cikgu John, oke, teruskan. Oke Kak, ada satu soalan Kak ya. Bagaimanakah Kakak melihat pembelajaran terbeza ni begitu signifikan terhadap potensi pelajar-pelajar kita ni yang berbeza tahap pemikiran? Okay, itu satu. Yang kedua, apakah mungkin schedule Kakak ataupun teknik yang Kakak amalkan supaya apa yang Kakak buat ni, pembelajaran terbeza ni berada pada timeline ataupun pengajaran yang berada pada landasan yang sebenar lah, maksudnya tidak terlebih, tidak terkurang daripada masa yang sebenar. Okey, Cikgu Junaidi. Okey, signifikan tadi dengan kepelbagaian murid. Dia signifikan sebab kita merancang aktiviti itu sebab kita mengambil kira tahap murid, dan pada masa yang sama bukan saja saya sebagai guru mengambil kira tahap murid itu, tetapi bahan yang kita hasilkan tu, pendekatan yang kita gunakan di dalam bilik darjah itu memberi peluang kepada semua murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran tu. Macam contoh kan, kalaulah saya mengajar yang melukis tadi di 5 sains ya, lengat, okey, tetapi saya boleh guna bahan yang sama itu di kelas 5 teras, okey, tetapi mungkin hasil mereka berbeza. Jadi maksudnya masih sesuai ya. Okey, soalan yang kedua ya, bagaimana saya mau merancangkan pengajaran terbeza ni supaya dari segi masa dengan dia punya output tu tercapai, begitu. Okey. Okey, Cikgu Junaidi, sebenarnya itulah pentingnya pengalaman juga. Pengalaman satu. Kedua, sebagai guru kita kena berani mencuba, ya. Sebab saya tidak menafikan kadang-kadang ada satu pendekatan, okey, saya guna satu dia tidak sesuai dengan murid kita. Yang kedua, mungkin masa saya tersasar. Tetapi itulah peranan guru, kita sebagai guru buat macam kajian tindakan ini, supaya kita sentiasa menambah baik pendekatan kita ataupun kita modifikasi. Oh, mungkin hari ini saya try yang ni tetapi ada kelemahan di situ. Jadi saya akan perbaiki. Jadi dengan cara menulis refleksi dengan betul, ada 4 perkara tu. Kita study balik, kita punya refleksi. Kemudian kita membuat modifikasi atau penambahbaikan, maka sudah tentulah proses pada next lesson kita tu akan diharapkanlah menjadi lebih baik. Tapi kalau dia tidak jadi lebih baik pun tidak apa. Itu proses kita sebagai guru ya, untuk terus mengajar dan terus menambah baik kita punya PDPC di dalam kelas. Jadi itulah ya, macam selalu saya tekankan, kita kena berani mencuba pelbagai-bagai pendekatan ya. Sama ada dia berjaya atau tidak, kita jangan takut. Biasa orang takut, oh kalau saya buat ni Cikgu Anita, confirm tak boleh. Ya, nanti dah habis nih silibus. Kalau fun learning ni confirm dah habis silibus. Sebenarnya cikgu, kalau fun lagi habis cepat sebab murid tu dia fokus, dia terlibat secara aktif. Begitulah contoh saya boleh bagi. Dan satu lagi, kalau kita bilang cikgu fun ni nanti murid pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi macam pengetua cakap tadi, kalau kita bagi dia peluang buat projek, sebenarnya dia mengembangkan idea pemikiran dia. Dia belajar sebenarnya. Tapi kalau kita bagi latih tubi, kita terlalu mau fokus kepada peperiksaan. Kita kena berbalik kepada matlamat kurikulum subjek kita, matlamat kurikulum pendidikan negara kita, iaitu mau melahirkan murid yang selaras dengan 6 aspirasi murid, mau melahirkan
profil murid berdaya tahan, pemikir, mampu bersaing. Jadi adakah PDPC yang kita laksanakan itu memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam DSKP itu? Atau kita mau hanya bagi konten sahaja dan peperiksaan? Kalau saya sebagai JUK saya tidak setuju. Saya setuju yang macam pengetua cakap tadi itu. Kita bagi ikut. Macam kalau sejarah sendiri, asas kepada kandungan dia 3 yang utama tuh ya. Jadi mesti setiap kali kita mengajar, kalau kita konten expert, oke, atau kita memahami konten kita, setiap kali kita mengajar otomatis kita akan tengok 3 perkara tuh. Tapi kalau kita hanya mau menyampaikan konten berdasarkan buku teks, maka kita akan tengok 1 perkara. Jadi disinilah sebenarnya macam saya cakap tadi, kita kena terus belajar, kena terus buat kajian. Ya, jadi macam cikgu yang kemarin, ada yang belum pernah buat kajian, tapi bila mereka buat kajian, wah saya pun tertarik, sangat berimpak. Jadi dan bila mereka kongsikan, kita lagi dapat ide lebih banyak. Begitulah, sorry lah terlalu panjang jawabannya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Puan Anita Lajarun. Ada lagi, Tuan Jun? Menjawab soalan gitu? Satu lagi. Oke. Ini pandangan kakak lah kan, pembelajaran terbeza kakak sudah buat semasa sebelum pandemik. So agak-agaknya share lah, kalau sekarang musim pandemik agak-agaknya kakak buat tak pembelajaran terbeza ni di masa pandemik? Ya, Cikgu Junaidi, terima kasih. Iya, bukan sahaja saya rasa, tetapi semua guru yang ada di negara kita ni membuat pembelajaran terbeza. Okey, macam contoh kan, dalam modul PDPR sendiri, KPM menggariskan 3 cara mengikut keupayaan murid dan kemampuan guru. Ada guru yang dia mungkin guna online sahaja. Dalam online pun menerangkan, mungkin ada soalan, ada berfikir, mungkin ada kerja rumah. Itu pun sudah memerlukan kemahiran yang terbeza-beza. Kalau mungkin tidak online, mungkin offline, guna Telegram, guna WhatsApp pun berbeza-beza. Macam saya tengok pembelajaran anak saya sendiri, saya selalu tengok macam bahasa Melayu, sains, banyak dia buat aktiviti, banyak latihan dia diberi oleh guru yang memerlukan dia mengaplikasikan kemahiran yang berbeza. Ada yang melukis, ada yang mengarang, ada yang merumus. Jadi itu semua sebenarnya aplikasi amalan terbeza tu ya. Cuma mungkin itulah, kadang-kadang sebenarnya benda ni kita amal, kita sebagai guru amal. Cuma kadang-kadang istilah tu dia macam nampak baru, tapi sebenarnya macam mula-mula saya dibagi kerja lah, tugasan untuk pembelajaran terbeza. Saya terkejut, matilah saya ni apa tu pembelajaran terbeza. Tapi bila kita faham konsep tu, sebenarnya kita semua melaksanakan pembelajaran terbeza. Macam saya rasa Cikgu Junaidi, Cikgu Saleh, Cikgu Osman semua mengaplikasikan. Cuma sekarang ni kita kena kenal saja terms-terms yang ada dalam konsep pembelajaran terbeza itu sendiri. Sorry yang cepat pula saya bercakap, mau takut masa terlebih. Okey Kak, thank you so much. Okey, Cikgu Junaidi. Okey Tuan Jun, okey Puan Anita Lajarun. Ada lagi soalan atau kita macam mana? Teruskan.